dah kena bius tu. So dia tak boleh nak buat apa-apa. Maka Allah nak bagi tahu, jangan tunggu nanti di akhirat azab itu akan sampai. Allah nak bagi tahu azab itu boleh sampai ketika di dunia. Tak perlu tunggu nanti di akhirat. Di dunia lagi Allah boleh lakukan perkara tersebut. So kadang orang selalu kata apa? Kan orang selalu kata kalau selalu kita dengar orang kata apa, malam masih muda. Kan malam masih maksudnya apa? Alah lepak dulu. Ataupun kita ni masih muda lagi. So enjoy lah dulu. Tunggu nantilah, tunggu dah tua. Lepas tu barulah solat, barulah baca Quran, barulah jadi orang yang baik. Sekarang muda lagi, enjoy lah dulu. Kan? Maka Allah kata anytime. Jangan rasa tunggu nanti ke akhirat jauh lagi tu. Nak tunggu mati berpuluh tahun lagi masuk kubur ke akhirat barulah nak kena azab apa yang Allah janjikan. Jangan rasa perkara tu lama lagi. Sekejap je Allah boleh bagi. Maka ayat 66 dan juga ayat yang ke-67 Allah nak kita kembali kepada realiti hari ini. Bahawa apa yang berlaku kepada mereka di akhirat nanti Allah boleh awalkan kepada kita ketika di dunia sekarang ini. Kemudian pada ayat yang ke-68, ayat ke-68 menarik. Allah kata, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah. Ayat ini menjelas maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya. Baik. Allah sebut tadi tentang Allah boleh je uh, butakan mata kita, ambil penglihatan kita, ambil anggota badan kita yang lembiang tak boleh bergerak. Tapi biasalah kan, selagi tak kena kita tak rasa apa. Dan kalau waktu kita muda, kita akan rasa lama lagi lah kan untuk kita nak mati dan sampai nanti untuk nak terima azab. Akan tapi pada ayat yang ke-68 ni Allah kata setiap orang setiap orang akan pasti melalui ketika itu. Kalau kita rasa macam, ish, ini Allah tengah bercerita tentang nanti orang-orang yang Allah akan azab mereka. Yang Allah akan ambil penglihatan anggota badan mereka, Allah akan biarkan jadi kaku tak boleh bergerak. Ini cerita orang-orang yang Allah akan azab mereka. Maka Allah kata pada ayat ke-68, siapa yang Allah panjangkan umur dia, maka Allah akan balikkan kejadian dia kepada yang sebelum ini. Nunakishu fil khalqi. Allah akan kurangkan pada penciptaan dia, iaitu dia akan balik kepada keadaan asal dia waktu zaman dia kecil. Sebab itu bila dah meningkat usia, mata makin terang ke makin gelap, mata makin gelap. Anggota badan makin kuat ke makin lemah, makin lemah. Ada orang yang Allah uji, anggota badannya tu Allah ambil. Ada yang Allah uji, anggota badannya itu tak boleh nak bergerak kan. Umpama orang yang terkena stroke contohnya. Maka keadaan itu Allah boleh berikan dan setiap orang akan melaluinya. Kalau orang muda rasa saya jauh lagi, maka saya ni mungkin orang yang baik saya tak kena. Ataupun jauh lagi perjalanan saya. Tapi setiap orang pasti akan melalui fasa itu. Kalau nanti dia dipanjangkan umur dia. Maka orang yang dipanjangkan usia dia, sebenarnya Allah sedang beri dia rasa bagaimana nanti di akhirat orang-orang yang Allah murka kepada mereka dan Allah akan mengambil anggota badan mereka. Maka berada di usia yang lanjut, maka ia adalah umpama Allah nak bagi tahu dan sentiasa memberi peringatan tentang apa yang Allah mampu lakukan kepada kita. Allah boleh sebelum kita tu ambil terus mata, ambil terus anggota badan, boleh. Tapi bila muda kita rasa saya sihat lagi, lama lagi. Tapi kita akan lalu satu fasa, semua itu akan berkurang sedikit demi sedikit, bahkan ada yang Allah ambil anggota badannya itu secara terus. Dan kalau kita lihat
Antara perkara yang menarik ditulis dalam kitab tafsir. Uh, Kalau kita lihat bayi kan, bayi waktu dia kecil, waktu mula dah merangkak kan, dah mula merangkak, lepas tu cuba nak berdiri. Mana selalunya bayi ataupun budak kecil melihat? Dia selalu akan melihat ke mana? Melihat ke atas. Betul tak? Akan capai lah benda ke atas. Dia akan panjat lah macam-macam benda kan. Nak cuba berdiri, nak capai, nak tarik lah semua benda bagi jatuh. Dia pandang ke atas nak minta orang dokong dia. Kan? Itu waktu usia kecil. Dan bila seorang itu meningkat usianya hingga lanjut pada usia yang tua, ke mana pandangannya ketika itu? Adakah masih tegak memandang ke atas ke langit ataupun telah pandang ke bawah? Kan? Kerana tubuh badannya itu telah semakin berkurangan. Allah telah ambil sedikit demi sedikit, maka pandangan orang yang berumur dia lebih banyak pandangannya itu ke bawah. Dia lebih banyak memandang ke tanah. Dan begitu cantiknya peringatan yang Allah berikan kepada orang yang telah meningkat umurnya agar jangan lagi mengangkat pandangannya kepada kehidupan dunia ini. Jangan duduk tinggikan lagi pandangan, pandang ke bawah. Allah paksa hingga tubuh badan pun jalan tak larat, memandang pun banyaknya ke tanah, kerana di situlah semakin dekat tempat untuk kembali. Sebab itu Allah nunakishu fil khalqi. Kata Allah Azza wa Jalla sangat baik kepada setiap hamba-hamba ni. Hambanya yang baik ataupun hambanya yang tak nak taat kepada dia, dia tetap berikan peringatan. Adilnya Allah Azza wa Jalla, Allah tak pilih untuk beri peringatan kepada orang yang baik je, kepada orang yang baca Quran je, kepada orang yang solat je. Tak. Ingatan Allah Azza wa Jalla itu ada pada setiap hamba-Nya. Hingga siapa yang tak solat pun Allah beri peringatan. Siapa yang tak baca Quran pun Allah beri peringatan. Antaranya pada tubuh badannya yang semakin lemah. Dan itu yang dalam sebuah kisah yang kita semua biasa dengar. Dan saya pernah sebutkan juga sebelum ini tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dengan sahabat karibnya, iaitu siapa? Siapa sahabat karib Nabi Daud alaihissalam? Oh, siapa? Siapakah sahabat karib? Sahabat baik Nabi Daud alaihissalam. Antaranya, antara best friend Nabi Daud alaihissalam adalah malaikat maut kan? Malaikat maut. Dan malaikat maut selalu datang jumpa dia. Apa nama malaikat maut tu tak ada. Ya, malaikat maut. Namanya Malakul Maut. Malaikat maut. Dia kawan baik dengan Nabi Daud alaihissalam. Kan? Satu hari datang malaikat maut bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam untuk bersembang-sembang borak dengan dia. Ziarah kan ke kawan. Maka satu hari tu Nabi Daud kata, wahai malaikat maut, aku ada sikit lah permintaan. Maka Nabi Daud kata, apa dia wahai Daud? Maka Nabi Daud kata, wahai malaikat maut, nanti bila nak dekat sampai ajal aku, maka bagi tahulah dan kirimkanlah utusan. Nabi Daud kata, bagi tahulah kat aku. Maka malaikat maut, baiklah. Nanti bila dah dekat ajal engkau, aku akan kirimkan utusan kepada engkau. Maka berlalulah ketika itu hingga sampai satu hari ajal Nabi Daud alaihissalam. Maka datanglah malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud berkata, wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji bahawa nanti bila telah dekat tiba ajalku, engkau akan memberikan khabar berita dan mengirimkan utusan? Maka malaikat maut kata, itu telah aku lakukan, wahai Daud. Dan malaikat maut kata, bukankah uh, tegak badanmu sekarang sudah mulai bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang sudah mulai putih? Bukankah kulitmu yang dulu kencang, tegang, sekarang dah mula kerepot, berkedut? Mereka mahu kata, itulah utusanku wahai Daud kepada semua manusia, mengkhabarkan bahawa kematian telah mendekati mereka. Maka dicabutlah nyawa Nabi Daud alaihissalam. Maka Allah memberikan utusan ingatan kematian kepada setiap hamba-Nya. Tak kira hamba itu seorang Nabi ataupun penentang kepada Nabi. Ingatan kepada kematian Allah tetap bagi.
Betapa baiknya Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Dan ingatan Allah itu semakin kuat bila usia kita semakin meningkat. Usia semakin meningkat secara kita kata normalnya, semakin kita mendekati kematian. Walaupun ya, orang yang dah berumur dengan orang yang muda, chances untuk meninggal itu adalah 50-50, sama je. Akan tapi kan meningkatnya usia itu orang selalu lebih macam kan rumah kata pergi, kubur kata mari kan. Maka Allah Azza wa Jalla, betapa baiknya Allah bila meningkatnya usia seseorang itu, Allah tambahkan lagi peringatan demi peringatan agar dia sentiasa beringat tentang hari kematian dia. Dengan itu dia akan kurangkan dosa dan juga kesalahan, dan mudah-mudahan dia akan menambah amal dia. Kalau dia tak menambah amal pun, paling tidak dia akan kurang melakukan dosa dan juga kesalahan. Itu bentuk ingatan Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba-Nya. Maka Allah kata, "Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Dan siapa yang kami panjangkan umur dia, maka kami akan balikkan kembali kejadiannya waktu dia kecil dahulu, dan ini adalah situasi yang dia semua akan hadapi. Mungkin ada orang yang tak berpeluang waktu muda dah meninggal, akan tapi umumnya kita akan melalui pada usia tua. Maka Allah cerita tentang keadaan di akhirat, kemudian Allah bagi tahu bahawa tak perlu tunggu akhirat untuk aku bawa semua azab-azab itu, seksaan tu, tak perlu tunggu akhirat. Aku boleh cepatkan dia ketika di dunia. Dia hanya apa? Walau nasya' je. Kalau kami kehendaki. Itu je. Dia macam nak atau tak nak. Itu je. Dia bukannya mampu atau tak mampu. Dia adalah nak atau tak nak. Kan? Maka Allah boleh melakukannya ketika di dunia. Tak perlu tunggu hingga ke hari akhirat. Allah nak cerita tentang kemampuan dia, dan Allah nak suruh kita beringat tentang perkara tersebut. Jangan tunggu dekat nak mati baru bertaubat. Kerana kita rasa usia mati kita mungkin nanti bila dah meningkat, dah tua baru nak mati. Tak. Kerana kematian itu akan datang pada bila-bila masa dia tak kira usia dia. Afala ya'qilun. Maka mengapa mereka tak nak gunakan akal, berfikir tentang kemampuan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia orang rasa dia orang tu masih muda, masih ada jawatan, masih lagi ada harta. So dia rasa dia berkuasa, dia rasa dia memiliki. So aku boleh buat apa je yang aku suka, kenapa aku perlu dengar cakap orang? So suka hati aku lah nak buat apa, kan? Maka mengapa mereka tak nak berfikir bahawa Allah Azza wa Jalla mampu menimpakan kepada mereka azab sebelum mereka mati. Waktu hidup lagi boleh dah ditimpa dengan azab, seperti yang berlaku kepada yang ditimpakan kepada umat yang terdahulu, ditimpakan kepada Bani Israel. Allah menjadikan mereka kera dan juga khinzir, kan? Boleh saja Allah jadikan ketika mana lagi masih di dunia. Maka mengapa tak nak menggunakan akal, merenung, berfikir tentang perkara itu, hingga menjadikan seorang itu akhirnya tunduk patuh sebelum tiba waktu yang dia rasa, okey, sekarang ni aku nak buat baiklah sebab dah lebih 40 dah ni, dah sampai 40 dah ni. Nak kena start buat baik ni, kan. Maka Allah nak suruh kita berbuat baik seawal yang kita boleh. Tak perlulah tunggu umur 40, tak perlulah tunggu KWSP dah keluar baru nak buat, kan. Nak buat baik, tak perlu. Afala ya'qilun, Allah mengajak kepada kita untuk merenung, berfikir tentang jika Allah nak menimpakan kepada kita sesuatu azab, ia boleh ditimpakan sebelum kematian kita. Ayat ke-69, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Allah kembali bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah kembali bercerita tentang Nabi Muhammad? Kerana Allah nak suruh pi ingat balik. Ni Allah tengah cerita tentang apa? Allah tengah cerita tentang penghuni syurga. Penghuni neraka. Hadhihi jahannam. Allah sedang bercerita kepada Quraisy tentang penghuni neraka Jahannam. Apa yang akan terjadi kepada mereka?
Maka Allah bawa satu demi satu, cerita demi cerita, bayangan demi bayangan, kemudian Allah bawa balik kepada sebab kenapa Allah cerita semua benda ni. Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana masalah utamanya eh, yang Allah nak highlightkan di awal surah Yasin ini adalah tentang keimanan Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dengan Quran, kan mereka mungkin mereka rasa kagum dengan Quran, kan? Tapi nak lawan Quran, nak cipta yang sama dengan Quran, tak mampu. Tapi yang mereka banyak menentang adalah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Allah bawa balik cerita tu, meh balik-balik dekat apa tajuk yang kita sedang nak bincangkan, iaitulah wa ma alamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tak sesuai bagi dia. Maka Allah kembali bercerita tentang Nabi Muhammad dan apa yang Nabi Muhammad bawa, iaitu Al-Quran. Mereka kata Nabi Muhammad penyair, maka Allah kata Muhammad dia bukan penyair. Macam mana pula dia nak jadi penyair? Dia itu membaca tak boleh, menulis pun tak boleh, macam mana nak jadi penyair? Allah highlightkan tentang asy-syi'r ataupun syair. Kenapa? Kerana ketika zaman itu, itulah perkara trending, uh, yang 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 trending sekali ketika itu, tentang kemahiran bahasa, kemampuan untuk bersyair. Dan Nabi Muhammad SAW, baginda memang tak reti bersyair. Nak buat syair tak reti. Nak ingat syair pun tak reti. Tapi Nabi suka syair. Nabi suka mendengar syair. Dan bahkan Nabi SAW ada seorang penyair, kan, sahabat penyair Nabi SAW. Siapakah dia? Siapakah penyair Nabi Muhammad SAW? Nama sahabat itu apa? Ada siapa ingat ke? Penyair Nabi SAW namanya Hasan bin Thabit. Dia adalah penyair Nabi SAW. Kalau kita lihat balik, saya bulatkan di situ perkataan yang bari. Yang bari. Kita ada pernah jumpa tak perkataan yang bari ni sebelum ni? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Bila kita jumpa perkataan yang bari ni, kita balik satu page, dua page ke belakang, kita balik dua page ke belakang, pada halaman 442. Ayat yang ke-40. Allah kata, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak patut bagi dia, tak sesuai bagi dia untuk mengejar bulan. Dan kita dah sebut, matahari ini ibarat siapa? Nabi Muhammad SAW. Bulan, ia ibarat para sahabat. Maka Allah kata matahari, dia tak sesuai nak pergi kejar bulan, ataupun dia tak sesuai nak apa? Nak mendahului, nak mendahului bulan, nak mengejar bulan, tak sesuai. Kenapa? Kerana matahari dia ada kedudukan dia yang tak sama dengan kedudukan bulan. So tak boleh dia nak jadi sama ke, dia nak seiring ke, dia nak duduk dalam satu orbit, tak boleh, tak sesuai benda tu. Matahari dia ada kedudukan dia, bersinar terang, dan bulan ada kedudukan dia. Di sini perkataan yang bari kali pertama kita jumpa, dan pada ayat yang ke-69, inilah dia perkataan yang bari yang kali kedua kita jumpa. Dan maka seolah-olah nak beritahu, Nabi standard dia lain dengan para sahabat. Lepas itu dalam ayat ni sebut tentang apa? Sebut tentang syair. Maka Nabi dia tak mampu nak bersyair. Tak layak bagi Nabi untuk nak bersyair. Tak sesuai syair itu untuk Nabi. Tapi para sahabat dia boleh syair tak? Boleh. Para sahabat boleh bersyair. Bahkan ada para sahabat yang mahir bersyair. Dan Hasan bin Thabit dan ramai sahabat yang lain. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq juga seorang yang mahir syair. Maka sedikit connection untuk perkataan yang bari yang ada dalam surah Yasin ni, dia dua kali disebut, dan kedua-duanya mencerita tentang Nabi
dan kita boleh kaitkan dengan para sahabat. Maka Nabi tak reti bersyair. Tak nak hafal syair pun Nabi tak boleh. Tapi Nabi minat untuk bersyair. Dalam satu kisah, ada seorang sahabat. Dulunya dia adalah ketua kabilah. Ketua kabilah. Dan ketua kabilah ni, kalau dia berperang dan menang, kabilah dia tu menang, apa yang dia akan dapat? Dia akan bertambah dia punya apa? Kawasan jajahan dia. Betul tak? Pengikut dia bertambah, tentera dia bertambah sebab dia tawan orang lain punya kabilah, dan kawasan jajahan dia tu bertambah. Kan? Kalau macam pilihan raya, kerusi dia tu bertambah. Kerusi parlimen dia tu bertambah. Maka masuk sahabat ini ke dalam Islam, menyertai peperangan bersama dengan Nabi SAW. Dan dalam Islam, kalau menang, ghanimah itu macam mana pembahagian dia? Kan? Dia adalah 1/5 diberikan kepada orang-orang yang menyertai peperangan, dan pembahagiannya dibahagi secara sama rata. So, walaupun dia dah Islam, tapi dia ada rasa sikit macam kurang selesa dengan situasi itu. Sebab dia dulu waktu dia bukan Islam, dia ketua kabilah, dan kalau menang dia akan dapat lebih daripada yang lain. Ini dia dapat sama rata dengan sahabat-sahabat yang lain yang rendah pada, kalau kita katakanlah yang rendah, yang bukan ketua kabilah, yang bukan orang yang tinggi, kira kira prebet lah kan. Kalau kita bahasakan tu prebet dengan orang atasan dapat sama. So dia rasa macam kurang kurang enak sikit lah. Kan? Maka dia pun buat apa? Dia pun sebutlah syair, antaranya bainal aqra'u wal uyainah. Kan? Di antara dua kabilah ada Aqra' dan juga Uyainah. Aku berada di tengah-tengahnya. Kiranya macam dia sama rata dengan kedua-dua kabilah ni, Aqra' dan juga Uyainah. Maka Nabi mendengar ketika itu syair ringkas. Ringkas je syair ringkas sahabat tersebut. Dia ada beberapa bait lagi. Saya cuma highlight yang itu je lah. Dia dengar syair ringkas sahabat tu. Kemudian setelah berlalu masa, saya tak pasti berapa tahun, tapi berlalu masa yang agak panjang. Nabi SAW kembali bertemu dengan sahabat tu. Kemudian Nabi kata, bukankah engkau ni yang dulu pernah pernah mengungkapkan syair bainal uyainah wal aqra. Bainal uyainah wal aqra. Nabi cuba nak baca syair itulah. Nabi pun cuba baca, Nabi kata bainal uyainah wal aqra. Kan? Maka Abu Bakar ketika itu yang ada sebelah Nabi, Abu Bakar macam slow-slow dia apa? Slow-slow dia pegang Nabi kan. Slow-slow dia pegang Nabi, kata, "Wahai Rasulullah, terbalik tu. Bukan bainal uyainah wal aqra. Dia bainal aqra wal uyainah." Lalu Nabi kata, "Sama apa beza dia? Samalah kan. Aqra dan uyainah ada je dua-dua tu." Kan Nabi kata, "Apa beza dia?" Tak ada beza pun. Tapi untuk apa? Untuk ahli bahasa, untuk orang, kalau kita buat sajak, buat syair, penting tak pemilihan perkataan dan kedudukan dia tu? Sangat penting. Sebab apa? Dia adalah rhythm. Dia bukan saja maksud yang kita nak sampaikan, tapi dia ada rhythm dia yang tersendiri. So, susunan dan pemilihan perkataan tu sangat penting. Kedudukan dia pun sangat penting. Nak bagi rhythm dia tu sama, sedap bunyinya. Kan? Maka Abu Bakar lepas tegur Nabi macam tu, dia kata, "Wahai Rasulullah, dia yang betulnya bainal uyainah, bainal aqra wa uyainah." Dan Nabi kata, "Apa beza dia?" Sama. Maka Abu Bakar, bukan Abu Hurairah, maaf, Abu Bakar. Abu Bakar pun senyum. Abu Bakar senyum, dia kata, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Dan kami tak mengajarkan syair kepada dia, dan dia tak sesuai untuk nak bersyair. Dan memang ya, Nabi Muhammad SAW memang tidak ada kemampuan untuk bersyair. Dan bahkan bayangkan, betapa Allah Azza wa Jalla nak beritahu juga kepada kita, tugas Nabi SAW ini besar. Itu apa? Menyampaikan Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim.
nak menyampaikan Quran yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Maka nak menyampaikan Al-Quran yang penuh dengan hikmah, itu pun dah mengambil masa yang panjang. Yang pertama. Yang kedua, nak menyampaikan Al-Quran, ia perlu kepada fokus. Ia perlu kepada fokus. Dan dia masuk kepada poin yang ketiga. Kalau Nabi SAW ada kemahiran untuk bersyair, maka apa kesan dia? Ia pasti akan memberi kesan kepada Al-Quran. Mungkin tak bercampur. Quran dan syair tak bercampur. Katakanlah tak bercampur. Akan tapi kesan dia apa? Dia akan memberi kesan kepada fokus penyampaian dan tempoh masa penyampaian. Kerana nanti akan ada waktu yang banyak syair. Mula sikit syair. Lalu nanti akan banyak masanya itu bersyair. Dan kita sebutkan sebelum ini, dua benda yang tak sama, dia tak boleh disekalikan. Seperti mana dunia dan juga akhirat, dia tak boleh sekali. Dia kena salah satu. Kalau seorang itu, dia mengambil dunia, percayalah, akhirat itu akan slowly hilang. Dan Al-Quran dia tak akan bercampur dengan syair. Kalau sekarang ini, kita boleh ibaratkan dengan lagu. Percayalah, kalau orang yang dia dah terbiasa mendengar lagu, dia akan kurang masa dia mendengar Al-Quran. Dia akan makin kurang. Cubalah. Mungkin antara kita pun ada pengalaman. Kalau kita dah biasa membaca Quran ataupun mendengar Quran dan kita mula mendengar lagu, tak kisah nasyid ataupun lagu yang biasa, percayalah, lama kelamaan, masa mendengar nasyid ataupun lagu itu akan ambil masa kita dengan Quran. Kita akan mula kurang masa untuk membaca Quran, mula kurang masa untuk mendengar Quran. Lepas itu fokus kita akan teralih. Sedikit demi sedikit, minat kita akan teralih. Kita akan mula rasa berat nak duduk membaca Quran. Mula-mula dulu boleh nak baca Quran, sekarang nak duduk baca Quran tu rasa susah, berat. Dan lama kelamaan nak mendengar Quran pun dia akan jadi susah. Walaupun saya sebutkan tadi kita mendengar nasyid, itu kita lihat sekarang antara kesannya di sekolah-sekolah tahfiz kan. Mula dah mak ayah komplain. Kenapa? Anak-anak mereka dah lebih sibuk dengan kasidah daripada menghafal Quran. Kasidah baik tak? Baik. Tapi banding dengan Quran, mana yang jauh lebih baik? Quran. Tapi itu pun disebabkan banyak berkasidah, kan akhirnya apa? Quran tertinggal. Quran sedikit demi sedikit tertinggal. Percayalah, dan perkara ini bukan satu perkara yang pelik. Akhirnya Quran, sebab kasidah sedap. Alunan dia ada, alunan lagu dia sedap. Dia kena dengan jiwa, dengan hati. Ada pula gendang dan sebagainya, sedap. Beza dengan Quran. Berbeza dengan Quran. Lama kelamaan nak baca Quran, kalau sekolah tahfiz tu, nak hafal ayat baru dia jadi susah sebab dah ada hafal kasidah. Nak ngulang Quran, dia akan jadi susah sebab dah masuk alunan kasidah. Akhirnya, lama kelamaan akan kurang berminat dengan Al-Quran, dan ini satu realiti. Sebab itu Allah kata di sini, kami tak ajarkan syair kepada Muhammad, dan syair itu pun tak sesuai dengan dia. Kenapa? Dia akan mengambil masa, akan menghilangkan fokus. Orang akan lebih tertarik dengan syair dan kurang nak mendengar Al-Quran. In huwa illa zikrul lil alamin. Quran ini tidak lain, dia adalah apa? Zikrun. Ia adalah peringatan. Waalaikumsalam. Silakan jika ada soalan boleh tulis pada ruangan chat itu. Nak unmute pun boleh, In huwa illa zikrul lil alamin. Sunyi tidak lain Al-Quran itu, dia adalah nasihat, peringatan. Wa Quran mubin, dan Quran diterjemahkan dengan Quran ataupun diterjemahkan dengan bacaan mubin, yang terang, yang jelas, nyata. Ini Allah balik sebut tentang, sini Allah sebut dua.
Wa ma 'allamnahu, Allah sebut tentang siapa? Allah sebut tentang Nabi Muhammad, dan kemudian Allah sebut tentang kitab suci, iaitu apa? Iaitu Al-Quran yang kami wahyukan. Maka ia balik kepada cerita awal surah Yasin ini. Yasin, Allah mention awal tentang apa? Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, surah Yasin awalnya Allah mention tentang dua, tentang Quran dan juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So di sini Allah ulang balik intipati Allah nak sampaikan kepada Quraisy, itu tentang Nabi dan juga tentang apa yang dibawa oleh baginda, iaitu Al-Quran. Maka kalau ingatkan lagi sekali, Quran ini in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, sungguh tidak lain Al-Quran ini, in huwa, sesungguhnya ia, dia balik kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla itu kepada Muhammad, tidak lain dia adalah apa? Zikrun, peringatan. Dia adalah peringatan. Dan bila kita sebut tentang peringatan, peringatan ni diberi kepada siapa? Peringatan diberi kepada siapa? Diberi kepada orang yang lupa lah. Kalau orang yang ingat, tak perlu diingatkan lah. Tapi peringatan diberi kepada orang yang lupa. Seorang lupa diberikan peringatan. Maka Quran datang untuk memberi ingatan. Kalau kita lihat pada konteks ini, ia diturunkan sebagai bentuk peringatan kepada Quraisy yang telah lupa tentang Tuhan yang dulu datuk nenek moyang mereka sembah, iaitu Allah Azza wa Jalla. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ada agama apa yang ada sebelum itu? Adanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam di Mekah, betul tak? Selepas pada itu baru datang orang bawa berhala yang pertama ke Mekah, dan selepas itu mulalah beranak berhala itu hingga menjadi 360 berhala. Maka datuk nenek moyang mereka dulu di Mekah itu menyembah apa? Menyembah agama Hanif. Hanif iaitu Nabi Ibrahim AS dikaitkan dengan Hanif. Itu mengabdikan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingatan diberi lagi sekali. Mereka lupa. Tentang apa? Tentang apa yang sepatutnya mereka sembah. Dan Nabi Muhammad tugas dia datang, dia bukan nak bawa Tuhan yang baru. Dia cuma ingatkan balik, ingat tak dulu datuk nenek kita sembah apa? Ingat tak dulu datuk nenek kita dulu buat apa? Maka Quran datang, Nabi Muhammad bawa untuk ingatkan balik apa yang Quraisy itu terlupa. Wa Qur'anin mubin, dan ia adalah satu bacaan yang mubin, yang jelas, nyata dan terperinci. Mubin yang jelas, nyata dan terperinci. Dia bukan jelas saja, dia terperinci. Detail apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia bercerita tentang umat yang terdahulu dengan detail. Dia bercakap tentang masa itu dan masa depan dengan detail. Maka dia bukan satu bentuk syair. Sebab syair selalunya dia bercerita, menyebut tentang apa? Syair selalunya dia menyebut tentang benda yang dah berlaku ataupun benda yang sekarang tengah berlaku. Dia bersyair tentang orang yang berada kat depan dia, dia pujilah perwatakan orang tu handsome, kaya, pandai, kuat dan sebagainya. So syair dia bercerita tentang perkara yang sekarang ataupun perkara yang lepas, ataupun dicerita tentang perkara-perkara yang umum yang kita boleh nampak. Syair dia tak ada cerita tentang perkara akan datang. Dia tak predict perkara yang akan datang. Maka dia berbeza dengan Al-Quran, kerana Al-Quran bercerita tentang perkara yang telah terjadi yang lepas dengan terperinci. Dan dia akan menyebut tentang perkara yang akan datang dengan terperinci. Dan Al-Quran datang untuk menerangkan pada setiap apa yang manusia itu perlu lakukan. Maka dia satu yang jelas, nyata, step by step, yang kalau nak ikutlah, kalau katalah Quran, ia boleh diikuti oleh orang yang, kalau kita kata, maaf bukan nak merendahkan, tapi kalau orang yang tak pergi sekolah pun boleh ikut. Punya nak membayangkan mudahnya step Quran ni, orang tak pergi sekolah pun boleh ikut. Macam tu. Maka
Kalau kita lihat Allah sebut tentang Nabi dan Allah sebut tentang Quran. Quran menggambarkan dia ada salah satu bentuk bacaan. Maka sebab itu Allah sebutkan di atas itu tentang apa? Tentang mata. Tentang mata. Kerana Quran, Nabi Muhammad dan juga Quran adalah dua perkara yang Quraisy boleh lihat, boleh nampak dengan mata mereka sendiri. Bahkan mukjizat baginda juga Quraisy telah nampak. Allah sebutkan di sini tentang syair. Kerana ketika itu yang menjadi trending ketika itu adalah syair, dan diorang tak tahu dah nak cakap apa lagi tentang Quran. Maka salah satu yang mereka sebutkan ia adalah berkaitan dengan syair kerana bunyinya itu sangat sedap. Bukan saja ada isinya, tetapi bunyinya itu sangat sedap. Kadang kalau kita baca tentang surah yang cuba dibuat kan oleh pakar bahasa Quraisy, bunyinya tu macam sedap. Kalau kita tak tahu makna dia, kita akan dengar bunyinya tu macam sedap kan. Tapi kalau kita tengok makna je, dia adalah perkataan yang tak ada makna. Perkataan yang tak ada makna. Liunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, supaya ia beri peringatan kepada orang yang sedia hidup hatinya dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang-orang yang kufur ingkar. Baik, tujuan Nabi Muhammad SAW dan juga tujuan penurunan Al-Quran. Tujuannya apa? Ada di sini Allah sebutkan pada ayat yang ke-70. Huruf li di sini. Salah satu makna li adalah huruf jar. Tapi li juga kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-qasdu ataupun disebut sebagai tujuan. Huruf yang menggambarkan sebagai tujuan. Maka tujuan pengutusan Nabi dan tujuan penurunan Al-Quran adalah apa? Untuk memberi peringatan. Tujuan Al-Quran adalah untuk memberi peringatan. Dan peringatan yang akan masuk kepada siapa? Man kana hayyan, kepada orang yang hidup. Orang yang hidup, maksudnya orang yang hidup tu hidup ke? Tak, orang yang hidup itu adalah orang yang sedia hidup hatinya. Hatinya itu hidup. Kerana orang boleh jadi fizikalnya itu hidup, tetapi hati dia itu mati. Maka Al-Quran menggambarkan dia adalah mati ataupun seperti bangkai. Tapi orang yang katakan dia terbaring atas tilam, terbaring atas katil, kan, tak boleh nak bergerak, bedridden, kan, tetapi hatinya itu hidup dengan keimanan dia kepada Allah. Maka perkara itu yang dimasukkan dalam ayat ini. Maka Quran datang untuk menghidupkan kembali hati manusia yang telah mati. Sebab itu Quraisy, adakah mereka semuanya tu sedang dalam keadaan yang lemah, longlai, fizikalnya tak. Mereka kuat, gagah, boleh bekerja, kaya. Kan? Tapi apa yang masalah yang ada pada mereka? Hati mereka yang telah mati. Maka Quran datang untuk beri ingatan pada hati itu. Dan Quran bacaannya dia adalah apa? Makanan kepada apa? Makanan kepada fizikal ke makanan kepada mental dan juga spiritual? Dia adalah makanan kepada mental dan juga spiritual. Sebab itu yang dia nak hidupkan adalah hati, bukan nak hidupkan fizikal. Yang nak dihidupkan adalah hati. Yang kita sebut sebelum ini, ada orang yang fizikalnya itu kuat, hatinya mati. Dan hatinya itu lemah, maka nak pergi bangun untuk pergi solat subuh pun tak mampu. Walaupun usianya 30-35 tahun, badannya sadu. Ada orang yang usianya 60-70 tahun, sebelum azan subuh dia dah keluar rumah pergi ke masjid. Badannya lemah, jalan terbungkuk-bungkuk, sengit-sengit jalan nak pergi surau ataupun masjid. Apa yang menggerakkan kedua-dua ini? Hati dia. Hatinya tu yang kuat. Bukan kerana fizikal, hati dia. Maka Quran datang untuk nak menghidupkan hati. Fokusnya kepada hati, bukan kepada fizikal. Fizikal itu akan jadi kuat apabila hati itu kuat. Ada soalan ke? Silakan. Puan Nur Syafi'i ada soalan ke? Kita pernah tidur tu. Sebab kita dah habis.
last minute family. Tak ada. Oh, tak ada tekan kot. Minta maaf. Maka Quran datang tujuannya apa? Untuk memberi amaran. Untuk memberi ingatan. Liyunzira, kalau zikrun, dia adalah peringatan. Liyunzira, dia bukan peringatan, dia adalah amaran. Kalau peringatan tu dia adalah peringatan tegas. Peringatan yang tegas. Dia lebih kepada amaran. Amaran. Contoh kalau kita nampak ada bahaya kan. Ada orang apa, ada nampak orang tu jalan bawa pokok, tiba-tiba nampak buah kelapa tu nak jatuh. Kita pun jerit, oh lari. Itu amaran. Itu nama dia yunzir. Dia memberi amaran. Dia dengan suara yang tegas, lantang dan keras. Kenapa kena macam tu? Sebab dia nak sampai kepada orang yang tengah tidur lena macam mati. Seorang yang kalau tidur mati, kejut dia biasa-biasa, bangun, bangun, bangun. Jadi ya, tak ready. Orang yang kalau tidur mati tu kena goncang, goyang-goyang sampai goyang-goyang katil tu kan. Kalau rumah kayu tu sampai berkiok-kiok lantai tu bunyi dia kan. Maka dia datang untuk beri amaran yang keras. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali hati. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan dia datang untuk menjelaskan tentang hukuman yang telah ditetapkan ke atas orang-orang yang engkar. Maka dua perkara ini Allah sebutkan, menghidupkan hati yang mati. Kalau tak nak ikut, tak ada hal. Kenapa Allah sebutkan? Dia adalah menyatakan juga hukuman kepada orang yang engkar, sebab Quran datang, ada orang yang terima, ada orang yang tak terima. So siapa yang tak nak terima, tak ada masalah. Allah kata, Quran juga datang nak cerita tentang apa nanti akibat kepada orang yang tak nak ikut. Maka dua tujuan Quran, untuk menghidupkan hati dan juga untuk memberitahu hukuman kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tak nak ikut amaran yang datang pada Quran. Amaran beritahu juga kepada kita bahawa ialah satu peringatan yang telah diberikan dengan bersungguh-sungguh dan dengan secara tegas. Maksudnya, kalau orang tu tak nak ikut, maknanya memang dia yang tak nak ikut. Dia tak boleh kata, "Uish, macam mana saya datang lambat ni tadi cikgu sebab dia tak kejut saya." Dia tak kejut saya. Kita tak boleh nak salahkan. Kan, aku apa pula aku tak kejut. Aku dah gegar dah kau punya rumah, bilik kau, katil kau, aku gegar dah. Kau yang tak bangun-bangun. Kan? Kata. Maka bila sebut yunzir, dia adalah ingatan yang diberikan secara tegas, kuat, lantang dan keras supaya orang tu boleh dengar. Akan tetapi kalau dia tak nak ikut, itu adalah atas pilihan dia sendiri. Dia tak boleh lagi nak salahkan orang lain. Maka Quran telah menjalankan tugas dia. Tak boleh nak salahkan Quran, tak sampaikan, tak bagi tahu. Quran tak bagi tahu dekat saya yang saya tak boleh buat ini, yang saya kena buat ini. Tak boleh dah. Quran dah yunzir, dah memberi dah ingatan, amaran yang keras. Tapi ini ia akan memberi pesan kepada orang yang hidup hatinya. Maka kita mohon kepada Allah SWT agar Allah menghidupkan hati-hati kita semua sebagai tempat untuk Al-Quran itu terus masuk, tempat landing kepada Al-Quran. Dan dengan Al-Quran, kita hanya ada satu saja pilihan, iaitu taat dan juga patuh. Kita tak ada pilihan lain selain daripada itu. Tak ada pilihan yang kedua. Hanya ada satu saja pilihan, untuk taat, untuk patuh. Maka kalau orang memilih untuk tak nak taat ataupun tak nak patuh, maka Allah sebutkan, Quran datang memberitahu perkara yang kedua, iaitulah memberitahu hukuman kepada orang-orang yang ingkar. Maka ini disiplin yang ada kepada seorang Muslim pada arahan yang sampai kepada dia, dididik oleh agama. Dia perlu mendengar arahan dengan sempurna dan menjalankan arahan tersebut. Kalau dalam kehidupan kita, selagi mana ia tak bertentangan dengan suruhan Allah dan juga Rasul, ia adalah satu arahan yang perlu diikuti. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit yang saya kongsikan pada um, ayat yang ke-65 hingga ayat ke-66 hingga ayat yang ke-70. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza
جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan kepada semua. Meluangkan masa pada malam ini mewazani sebagai amal yang salih. InsyaAllah saya mohon maaf kalau suara kurang jelas ataupun gambar kurang jelas dan sebagainya. Saya mohon maaf atas kekurangan itu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Barakallahu fikum.